Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dah siap security by data, iaitu data sulit hanya boleh diakses menggunakan lock masuk. Contoh, bila kita masukkan nombor KP ataupun password, bila kita save, dia akan bawa kita ke data sulit ataupun dokumen sulit. Sekarang ni kita nak buat satu lagi lock masuk di bawah ni. Bila kita lock masuk, kita akan boleh akses e-katalog. Jadi dalam ni kita boleh delete lah e-katalog ni. Jadi security ni by menu. Okey, macam mana kita nak buat? Kita akan create dua sheet yang mempunyai password dan login. Okay, saya akan create sheetnya daripada blank. Boleh je kita tambah dalam sheet yang seterusnya, tapi saya nak tunjuk yang ni lah, yang daripada blank. Nampak sikit. Okey, yang ni kita buat namakan sebagai step. Yang ni step yang ketiga lah, iaitu security by menu. Dalam ni kita ada password dan password pula apa yang perlu ada dalam password ni, iaitu user ID dan password. Okey, kita masukkan user ID dan kita masukkan password. Okey, contohnya Sarip, password dia S1, kemudian Anas, passwordnya A1. Contoh password dan ID. Okey, kita akan duplicate yang ni. Ini adalah login. Login. Okey, dalam login ni kita kena ada satu lagi, iaitu kita kena ada ID log ataupun log masuk. Okey, dah siap. Dah siap ni, kita dah ada user ID ni, kita andaikan 2 orang. Kita boleh tambah lah nama, user ID dan apa passwordnya. Yang ni admin kena buat. Ni yang lebih ni kita boleh delete je untuk jimatkan ruang. Okey, login pun sama. Delete je yang lebih. Okey, ID login. Nanti kita akan log dengan user ID dan masukkan password. Barulah kita boleh ke, contohnya yang ni kita nak jadikan yang private e-directory. Nanti kita akan hilangkan e-directory ni. Okey, seterusnya kita akan tarik data sheet ni masuk dalam table data, new table, dan kita add data from, iaitu daripada Google Sheet, dan kita paste lah nama tadi, nama security, step 3 security by menu. Search, kita buat security yang step 4 dulu tadi. Okey, select. Okey, yang ni kita masukkan password. Password kita nak update je, kita tak nak tambah, tak nak delete. Okey, update je, add this table. Untuk password pula, kita kena jadikan user ID sebagai key dan label. Okey, password, data, password, view column, jadikan user ID ni sebagai key dan label. Okey, dah siap. Seterusnya kita tambah lagi datanya, iaitu login. Klik login. Login pula kita jadikan update, add dan delete. Update and delete je lah. Dua je. Tak perlu delete. Update, add. Okey, tick view column, dan dalam ni ID login kita jadikan sebagai key, dan kita kena masukkan auto compute dalam initial value-nya sebagai unique ID. Okey, unique ID lah, supaya dia auto. Okey, kalau kita tunggu dia akan jadi hijau, klik save, dan okey, user ID cuba kita check ada tak unique. Kita tak nak unique ID dalam user ID. Save, dan okey, settle. Sekarang ni dalam login kita kena reference. Login ni adalah reference kepada password. Klik
cari password dan okey, password pula kita nak jadikan dia sebagai tag je. Okey, save. Seterusnya, kita kena masukkan value if dalam password iaitu data login. Yang ini kita kena masukkan copy dalam data, dalam login. Okey, data di login ni, di kolom dan kat password ni kita kena masukkan value if. Kita tak nak dia siapa yang masuk password salah pun dia terima. Kita tak nak. Okey, save dan save. Seterusnya, kita akan create UX. UX untuk log masuk. Okey. UX tambah view, namakan sebagai log masuk admin lah, contoh admin ataupun log masuk guru. Okey, yang ni kita cari login, jadikan sebagai form. Okey, dan kita nak dia access yang tadi. Apa tadi directory. Nanti kita nak delete directory daripada menu utama. Okey, jadi kita dah jadikan sebagai form. Finish view ialah directory. Cari directory kat sini. Okey, dia pergi kepada directory lah. Okey, dah. Settle. Save. Sekarang ni log masuk. Log masuk ni kita kalau kita nak letakkan dalam kita punya menu ni, contohnya bawah log masuk kan. Kita pergi bahagian data. Kita cari menu utama, view source. Okey, kat sini ada ada menu. Okey, kita tambah sini. Contohnya nombor 7, apa yang kita nak masuk? Dalam UX tadi kita buat log masuk admin. Log masuk admin je lah. Copy. Silap. Menu utama, paste. Kita masuk di UX. Dan kita nak delete e-catalog. Okey, sini kita delete. Okey. Silap. Bukan e-catalog. E-directory kita nak delete. Okey. 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 Refresh. Nanti kita akan ada satu button bawah log masuk admin dan e-directory dah tak ada. Kalau button atas ni siapa-siapa boleh access. Sekarang ni kita nak kita log masuk admin boleh ke e-directory. Okey. Sekarang ni kita tambah dulu dalam menu halaman utama, kita jadikan sebagai datanya halaman utama, update sebab kita nak masukkan logo. Edit. Save dulu. Okey, edit. Masukkan logo apa nak masuk ni? Okey, yang ni lah buat contoh Okey, save. Okey, bila kita klik log masuk, kita masukkan user ID. Contohnya Sarik tadi, apa kata laluannya? Passwordnya ialah S1. Bila kita masuk kat sini S1, bila kita save, dia akan bawa kita ke e-directory. E-directory ni tak boleh diakses oleh yang hanya admin je boleh akses. Jadi kita boleh tambahlah admin, user ID sampai 100 dan masukkan passwordnya. Okey. Log masuk admin ni, yang log masuk admin ni kita boleh jadikan wrap. Log masuk admin, klik dan UX. Log masuk admin, jadikan sebagai wrap. Okey, save. Okey, jadi paparan kita sekarang ni dalam halaman utama kita, kita dah boleh kita panggil boleh tariklah datanya. Contoh log masuk admin. Contohnya user ID Sarik. S1 save, dia akan bawa kita ke e-directory lah. Orang lain nak masuk e-directory tak ada menu. Okay, contohnya kalaulah salah user ID Sarik, bila masukkan password salah, contohnya W1 save, dia tak boleh masuk.
entry is invalid. Ataupun kalau kita nak buat kenyataan pun boleh. Tapi yang ni dah okey ni. Contohnya 5153 save. Tak boleh masuk. Dia kena tahu passwordnya. Save barulah boleh masuk ke my directory ataupun e directory. Okey, itu untuk step. Kalau kita lihat sini, yang e-katalog semua boleh masuk. E-keberadaan semua boleh masuk. My nilam dan sebagainya semua boleh masuk. Dokumen sulit bukan semua. Dokumen sulit menggunakan log masuk untuk akses dokumennya. Itu security by data. Yang bawah log masuk ni adalah security by menu ataupun security by UX. Okey, perbezaan dia lah. Security by UX, security by data. Dua jenis security yang kita akan buat dalam kelas mylink.labc Cikgu Sarip nantilah. Okey, itu security by data, security by menu. Kemudian aplikasi menu dan aplikasi jana laporan. Kita jumpa lagi pada 3 Disember nanti pada hari Sabtu. Minggu ni lah. Okay, sekian untuk perkongsian security by menu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.